Okey, selamat pagi kepada 4 orang pelajar yang ada ni. Tak apa, kita teruskan saja. Okey, untuk hari ni topik yang kita akan belajar adalah topik kitar nitrogen. Okey, kitar nitrogen. Kalau awak buka slide yang saya share tu adalah dalam tu kitar nitrogen. Okey, tajuk kitar nitrogen ni kalau tak belajar betul-betul memang awak nanti tak faham lah. Okey. So saya akan apa slow-slow cuba untuk fahamkan awak. Okey. Okey, kita nitrogen. Okey, apa itu kita nitrogen? Okey, nampak tak slide kat skrin awak? Nampak. Sekejap dia baru masuk ni. Nampak. Okey, Zaidi. Alright, saya teruskan. Okey, apa itu kita nitrogen? Okey, kita nitrogen ialah kita semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, okey, di tanah dan di air. Walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Okey. Kita nitrogen ni, siapa yang tak pernah dengar perkataan ni? Kita mulakan. Yang first time dengar kita nitrogen. Pernah. Benar kan? Okey. Lain-lain, siapa yang respon sikit yang pernah atau tak pernah dengar perkataan kita nitrogen? Seorang je bagi respon tadi, yang lain? Pernah ke tak pernah dengar? Pernah. Pernah Okey. So kita nitrogen ni penting, sangat penting. Kalau tak ada kita nitrogen ni, mungkin haiwan akan mati, mungkin tumbuhan tak dapat hidup, mungkin kita tak ada makanan nak makan. Okey. Kenapa kita nitrogen penting? Kita akan tengok lepas ni lah. Okey. So nitrogen ni, kalau awak tahu apa itu nitrogen? Siapa boleh bagi tahu? Apakah itu nitrogen? Sebab je salah pun tak apa. Just awak punya uh, pengetahuan-pengetahuan lama kan yang sedia ada dalam fikiran awak. Okey. Apa yang awak tahu pasal nitrogen? Tak ada respon? Saya tunggu ni, apa yang awak tahu pasal nitrogen? Ada yang nak bagi idea?
Maksud nitrogen kah cikgu? Iya. Ataupun apa yang awak tahu pasal nitrogen? Hmm. Ada idea tak? Sebut je apa-apa idea yang awak tahu. Apa tu nitrogen? Kalau tanya, Dayang, kau tahu tak apa tu nitrogen? Awak cakap apa? Seliana, nitrogen tu apa Awak cakap apa? Okay, Faiz Haikal, selamat datang. Faiz Haikal ni masih jarang-jarang masuk. Okay. Baru nampak nama Faiz Haikal ni. Okay, ada tak? Apa tu nitrogen? Siapa boleh bagi tahu saya? Korang tanya, apa nitrogen tu apa ya? Siapa-siapa tahu ke? Apa sejenis apa nitrogen ni? Sejenis? Sejenis apa? Tak tahu? Karbon. Okay, karbon dioksida tu gas. Nitrogen pula? So nitrogen adalah juga sejenis gas lah. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Boleh. Senyapnya lama saya tunggu tak ada respon So nitrogen ni adalah sejenis gas. Dekat udara kita ni, yang kita hirup ni, udara oksigen. Dalam udara ada beberapa jenis gas Selain oksigen, dekat udara kita ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida, ada gas nitrogen, ada gas nadir. Okey, kat udara tu ada macam-macam jenis gas. Okey, walaupun kita menyedut oksigen, tapi kita juga menyedut gas nitrogen, gas karbon dioksida juga. Maksudnya gas nitrogen ni ada dekat udara, dekat atmosfera. Okey, so nitrogen ini diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup. Tetapi tumbuhan tu dia nak gas nitrogen tapi tak boleh nak ambil, tak boleh nak serap. So nitrogen ni perlu ditukar kepada bentuk lain untuk diserap oleh tumbuhan. Okay, itu permulaan dia. Permulaan dia macam mana nitrogen ni, macam mana tumbuhan nak dapatkan nitrogen, dia perlu bertukar bentuk daripada gas jadi bentuk lain untuk diserap oleh tumbuhan. Okey, saya pergi pada slide seterusnya. Okey, nampak tak slide ni? Ke tak nampak? Slide di mana? Sekejap, saya share semula. Sekejap saya share semula. Okay, saya share slide yang ini. Okay, nampak? Nampak. Okay. Nampak. So, ini adalah slide apa yang, bagaimana kita nitrogen ini berlaku. Okay, so kat atas kali ni, kalau saya zoom sikit. Okay, saya gariskan lah. Okay, boleh nampak Okay, so gas nitrogen berada dekat atmosfera. Okay, so gas nitrogen ni berada dekat udara lah, di atmosfera dekat udara. Okay, so gas ini perlu ditukar menjadi ion nitrite. Okay, ion nitrite kat bawah sikit ni. Perlu bertukar menjadi ion nitrite ni. Okay, perlu bertukar menjadi ion nitrite. Okay, tapi dalam proses nak tukar nitrogen kepada ion nitrite, okay, ada beberapa proses lah. Okay, yang pertama sekali awak tengok so atas kali ni gas nitrogen. Okay, nampak tak gas nitrogen ni? Nampak? Nampak. Okay, so gas nitrogen ini perlu ditukar menjadi ion nitrite. Okay, so sebelum nak tukar kepada ion nitrite, apa yang berlaku ialah
pada ketika ini proses penukaran nitrogen kepada ion nitrat kita panggil sebagai proses ini namanya proses ataupun tindak balas pengikatan nitrogen. Ini nombor 1. Okey. Proses apa tadi? Proses Pengikatan nitrogen. pengikatan nitrogen. Okey, so ada tu proses yang pertama sekali iaitu proses di mana nitrogen bertukar menjadi ion nitrat. Proses pengikatan nitrogen. Gas tu nak tukar jadi ion. Okey, kenapa tukar jadi ion? Untuk pokok ataupun tumbuhan serap. Okey. Sebab pokok ni dia tak dapat serap gas dia hanya serap oksigen saja dan karbon dioksida, dia tak dapat serap gas nitrogen. So dia perlu tukar jadi ion nitrat melalui proses pengikatan nitrogen. Okey, so proses pengikatan nitrogen ini melibatkan tindakan kilat, okay, nampak dengan kilat dan juga letusan gunung berapi. Jauh pula ni, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Okey, saya padam hilap. Okey, sekejap saya ulang balik. Okey, satu Okey, so pertama sekali tindak balas pengikatan nitrogen iaitu menukarkan nitrogen kepada ion nitrat adalah proses pengikatan nitrogen di mana ia melibatkan kilat dan juga letusan gunung berapi. Proses pengikatan nitrogen ini juga dibantu oleh bakteria pengikat nitrogen. Okey. Okey. So bila berlaku proses ini, ion nitrat ini dapat diserap oleh akar pokok. Baru pokok boleh dapat nitrogen tu. Dah tukar kepada nitrat, baru dia akan diserap melalui akar tumbuhan. Okey. So akar ini akan diserap oleh menjadi protein tumbuhan. Okey, so ni nombor 2. Okey, setakat nombor 1 dan nombor 2 boleh faham tak? Boleh. Okey, so soalan pertama saya. Namakan proses menukarkan nitrogen kepada ion nitrat. Pengikatan nitrogen. Bagus, Seliana. Namakan bakteria yang terlibat dalam pengikatan nitrogen. Bakteria yang terlibat dalam pengikatan nitrogen tadi. Jumpa? Kat gambar ni jumpa tak? Ni saya highlight sikit ni. Ni. Okey, ni bakteria. Ni, bakteria apa ni? Bakteria Bakteria pengikat nitrogen. Yes, okay. So pada proses atau tindak balas pengikatan nitrogen ada bakteria pengikat nitrogen. Okay, dan juga ada 2 lagi proses ketika itu iaitu proses apa? Menyerap. Ni. Proses apa ni? Yang selain adanya bakteria pengikat nitrogen, proses pengikatan nitrogen juga dibantu oleh apa ni? Oh, kilat. Proses fotosintesis. Tak ada fotosintesis ni. Tak ada fotosintesis lah. Okay. Sekejap, saya zoom sikit. Okay. So dibantu oleh kilat dan letusan gunung berapi. Okay. Alright. Okay, tu lepas ion nitrat nitrogen dah bertukar kepada ion nitrat, dia akan diserap oleh tumbuhan melalui akar. Okay, so akar akan dapat ion nitrat. So bila akar dapat ion nitrat, dia akan menjadi apa jadi pada tumbuhan tu? Yang nombor 2 tu? Ni apa jadi? Next, nombor 2 ni. So dia akan menjadi protein tumbuhan. Okay. So ion nitrat dah diserap pada akar, dia akan jadi protein tumbuhan. Okay, selepas itu
protein tumbuhan tumbuhan dah dapat ion nitrat kan, dah jadi protein tumbuhan. Okey, so ada yang makan lah. So pokok-pokoknya ada yang makan. So haiwan akan makan tumbuhan dimakan oleh haiwan. So bila tumbuhan dimakan oleh haiwan, okey, so haiwan pun akan dapat protein tersebut dan bertukar menjadi protein haiwan. Okey. Okey, tadi protein tumbuhan kan sebab dapat ion nitrat. So haiwan makan tumbuh-tumbuhan dan dapatlah bertukar menjadi protein haiwan. Okey, so haiwan ini akan mati. Okey, haiwan akan mati, tumbuhan akan mati. Proses ini memakan masa taklah sekejap sangat mungkin makan masa bertahun-tahun lah. Okey, bangkai haiwan akan mati, tumbuhan akan mati So bila mati akan jadi bangkai. Okey, haiwan akan mati, tumbuhan juga akan mati. So bila mati, okey, apa yang berlaku kepada bangkai tersebut? Okey, adanya proses ataupun tindak balas penguraian. Okey, ini proses yang keempat ni okey, tindak balas penguraian ataupun pereputan sama Kalau pereputan penguraian sama ke? Sama. Tindak balas pereputan penguraian sama. Okey, pada masa tindak balas pereputan penguraian ni adanya bakteria dan kulat untuk membantu proses pereputan dan penguraian itu. Okey, so bila bangkai haiwan ni dah mereput dah reput, dah jadi dah dimakan ulat. Okey, dah lakunya proses pereputan ataupun penguraian, dia akan bertukar menjadi sebatian amonium. Okey, cuba sebut apa? Ammonium. Sebatian. Sebutkan sebatian. Ammonium. Ya. Okey, apa tu sebatian amonium? Iaitu bangkai haiwan, bangkai tumbuhan yang telah reput oleh tindak balas pereputan atau penguraian. So, bangkai haiwan ni dibantu oleh bakteria dan kulat. Okey, menjadi sebatian amonium. Okey, dah jadi sebatian amonium. Okey, tadi bangkai tu dah tukar jadi sebatian amonium kan? Okey, so sebatian amonium ini akan bertukar menjadi ion nitrit. Menjadi ion nitrit. Okey, so jadi sebatian amonium akan bertukar menjadi ion nitrit. So dia akan kat sini namanya tindak balas penitritan. Okey, penitritan. Sekejap, saya rasa saya kena tukar dia punya nama kat sini. Proses tindak balas tu kita kena tukar lah. Okey, tak apa. Sekejap saya padam balik yang ni. Supaya awak tak keliru. Sekejap, padam. Okey. Supaya tak keliru nombor-nombor ni Okay, so yang pertama sekali. Okay, ulang balik. Nombor 1. Okay, nombor 1 adalah nitrogen bertukar menjadi nitrat kan. Okay, tindak balas pengikatan nitrogen. Okay, so lepas tu ion nitrat akan diserap oleh akar tumbuhan. Okay, menjadi protein tumbuhan. Okay, protein tumbuhan ataupun pokok akan dimakan oleh haiwan menjadi protein Haiwan. Okay, protein haiwan akan mati. Tumbuhan akan mati. Okay, semua akan mati. Tindak balas penguraian kan. Okay, so bila mati dia ada proses pereputan kat sini. Okay, menjadi sebatian amonium. Okay. Okay, sebatian amonium pula akan bertukar menjadi ion nitrit. Awak kena beza yang sini ion nitrat. Sini ion nitrit. So ada beza dekat situ. Cuba sebut ion nitrat, ion nitrit. Ion nitrat, ion nitrit. Beza So nombor 5 tu sebatian amonium akan bertukar menjadi ion nitrit. Melalui proses tindak balas namanya tindak balas penitritan. Okay. Boleh? Okay, so tindak balas penitritan ni ada juga bakteria, iaitu bakteria penitritan. Okay, tak apa, nanti lepas ni awak akan slow string kita belajar dulu. Okay,
Tadi dah jadi bangkai, jadi seperti amonium, jadi ion nitrit. Okey, ion nitrit ini akan patah balik jadi ion nitrat. Nampak? Akan patah balik jadi ion nitrat. Okey. Ada juga bakteria penitritan. Okey, dan ion nitrat ini akan menjadi gas oksigen, gas nitrogen semula. Okey, gas nitrogen semula dan namanya proses pendenitritan. Cuba sebut. Pendenitritan. Okey. Yang tadi tu penitritan, yang last kali ni pendenitritan dibantu oleh bakteria pendenitritan. Okey, saya mudahkan kat sini, dekat sebelah sini. Okey, so kat sini saya tanpa gambar tu. So mula-mula nitrogen. Okey, nitrogen nampak tak saya tulis? Nampak. Okey, nitrogen akan bertukar menjadi apa? Nitrogen akan bertukar menjadi Ion nitrat. ion nitrat. Okey, ion nitrat. Okey, dalam proses penukaran nitrogen kepada ion nitrat ni adanya tindakan namanya tindak balas pengingatan nitrogen. Okey, adanya tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Gunung berapi. Wah, sekejap. Susah pula. Okey, kejap. Okey, so namanya sini adalah tindak balas pengikatan nitrogen. Adanya bantuan bakteria apa? Bakteria pengikat nitrogen. Okey, saya buat N lah. Okey. Okey, itu baru nitrogen bertukar jadi ion nitrat. So ion nitrat ni akan diserap oleh akar tumbuhan, betul? Ya. Okey, diserap oleh akar tumbuhan menjadi apa? Protein tumbuh. Protein tumbuhan. Bagus. Okey, protein tumbuhan. So protein tumbuhan ni akan dimakan oleh haiwan. Okey, menjadi protein haiwan. Okey. So protein haiwan ini haiwan akan mati, tumbuhan akan mati menjadi sebatian amonium. Okey. Sebelum semasa proses haiwan mati di bangkai ni, apa nama tindak balas tu? Perebutan. Yes, perebutan penguraian sama penguraian atau perebutan sama. Okey, penguraian ini dibantu oleh apa? Apa organisme yang terlibat ni? Bakteria dan kulat. Dan kulat. Okey. Okey. So seperti amonium ni kemudian akan bertukar menjadi Ion nitrit. Ion nitrit. Okey. Sekejap, ion nitrit ni akan bertukar menjadi ion nitrat semula kan? Ya. Okey. So ion nitrat ni akan bertukar menjadi nitrogen semula, betul? Ya. Okey, cuba nak tanya balik. Okey, ion nitrit bertukar menjadi ion nitrat. Apa nama tindak balas ini? Tindak balas penitritan. Ini pun sama, seperti amonium kepada ion nitrat, nama dia tindak balas penitritan. Betul? Penitritan. Okey. Sekejap. Saya ada silap ni. Nampak tak apa yang saya silap kat sini? Belum silap lagi. Ion nitrat kepada ion nitrat. Okey. Ion nitrat patah balik jadi nitrogen ini. Kat sini. Sini. Apa nama tindak balas ni? Tindak balas pendenitritan. Pendenitritan. Setiap tindak balas ni ada bakteria kan? Kalau pendenitritan ada bakteria pendenitritan. Kalau penitritan ada bakteria penitritan. Betul? Ya. Itu je aku faham sekarang ni. Boleh faham? Boleh. Itu je hari ni. Okey, sekarang nak soal balik. Okey, saya nak soal balik. Namakan bakteria yang terlibat dalam proses dalam tindak balas penitritan. Bakteria penitritan. Bakteria penitritan. Ya, betul. Bagus. Okey, apakah nama tindak balas apabila ion nitrat patah balik jadi nitrogen?
Tina balas pendenitritan. Yes, pendenitritan. Bagus. Okey. Kemudian namakan bakteria yang terlibat dalam proses penukaran nitrogen menjadi ion nitrat. Bakteria yang terlibat. Bakteria pengikat nitrogen. Bagus. Okey, boleh faham Boleh. Boleh. Tu je Adini nak bagi tahu. Okey. Cuba saya putar balik sini. So, homework awak hari ni adalah awak salin Rajah ni. Rajah ni nak dapat kat mana? Awak boleh buka PowerPoint yang saya bagi hari tu dalam slide yang saya bagi hari tu kan. Buka balik. Cari gambar ni. Boleh tak? Boleh. Saya saja bagi link tu, saya bagi gambar tu kat dalam grup. Salin ni saja untuk nota hari ini. Okey, boleh? Okay, boleh. Okey, kejap. Okey, sekejap saya patah balik untuk penerangan. Kejap so penerangan dia, saya stop sharing. Okey, kejap. Ada masa lagi 12 minit. Okey. Saya teruskan kepada slide seterusnya. PDF. Okay, so ni dah Alright. Okay. Nampak slide? Nampak. Okay, so saya bacakan. So kita nitrogen, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Saya kata tadi, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion. Dia kena tukar jadi ion baru dapat diserap oleh tanah melalui akar. So terdapat dua proses dalam kita nitrogen, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan proses penyingkiran ion nitrat dalam tanah. So ada proses tambah ion nitrat dalam tanah dan proses singkirkan ion nitrat dalam tanah. Okey. Okey, seterusnya. So, dua proses yang saya masukkan itu pertama, proses penambahan ion nitrat dalam tanah iaitu ketika tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Okey, proses pengikatan proses penitritan. Pada ni tiga proses yang menyebabkan ion nitrat ditambah ke dalam tanah. Okey. So ini pula proses penyingkiran, kita buang ion nitrat tu dalam tanah, iaitu proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendenitritan dan juga proses melarut resap nitrat. Okey, ni penyingkiran ion nitrat daripada tanah. So penyerapan ion nitrat daripada tanah, pendenitritan dan melarut resap proses melarut resap nitrat. Okey, saya baca je ni Okey, seterusnya. Tak nampak dah pula ni jelas tak tulisan kat sini? Jelas. Jelas. Cuba baca. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Proses okey. Ya, betul. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi ini adalah melibatkan adalah terlibat ketika proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Pada ketika ini berlakunya penambahan ion nitrat dalam tanah. Okey, ni saya baca je. Okey, tindakan kilat dan gunung berapi dan letusan gunung berapi, sebab tu terjadi kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang sangat tinggi ini mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen oksida. So masa letusan gunung berapi ni, kita adalah gunung berapi mungkin dekat kawasan gunung berapi tu, okey, dia akan meletuskan satu tenaga haba pada udara yang menyebabkan suhu tinggi, panas sangat. Okey, so pada ketika itu membentuk gas nitrogen dioksida. Pada ketika itulah berlakunya proses pengikatan nitrogen. Okey, apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida dalam udara akan melarut dalam air hujan. Okey, so hujan turun, tadi kan ada gas nitrogen dekat udara, so dia akan melarut dalam air hujan. Lalu membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. So dah dari hujan, dia akan turun
ke tanah, okey. So asid nitrit akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Pada ketika inilah ion nitrat akan diresap ke dalam tanah dan kuantiti ion nitrat akan bertambah. Okey, ini pada proses pengikatan nitrogen. Okey, gambar apa ni? Agak-agak gambar apa ni? Nampak tak? Akar. Ya betul, akar. So akar ni, alamak tak keluar pula akar. Akar ni lah nama dia akar nodul. Okey, so akar pokok kekacang. Akar ni sangat penting untuk penyerapan ion nitrat. Tak semua pokok dapat ion nitrat ni hanya sebahagian jenis pokok iaitu pokok kekacang ataupun namanya pokok legum. Sekejap, tak keluar Keluar lah tu cikgu tapi warna putih. Ya ke? Okey, tak apa, saya ambil tulisan lain. Saya ambil yang ni lah. Sekejap Okey, saya tukar kepada PowerPoint ni, nampak tak? Nampak. Nampak ni? Nampak tulisan? Tak. Ni dekat slide proses penitritan. Okey, so saya tukar balik. Okey. Nampak? Nampak. Okey. So proses pengikatan nitrogen, bakteria pengikat nitrogen, okey. So dalam akar ni ada satu bakteria namanya bakteria pengikat nitrogen. Okey, dalam tanah, air ataupun dalam yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar, pokok kekacang menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. So bakteria ni dia ada dalam tanah, dalam air dan juga hidup dalam akar nodul ni. Okey, masuk bersimbiosis ni maksudnya dia bersama-sama, bekerjasama lah dengan air, dengan tanah dalam akar. Okey, untuk menukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat. Okey. So hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria, pengikat nitrogen menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. So inilah contoh gambaran akar pokok kacang ini yang membantu nitrogen bertukar menjadi ion nitrat. Okey, dan juga dibantu oleh bakteria pengikat nitrogen yang hidup di akar ni. Okey, sekejap. Saya rasa saya sampai mana sampai ketinggalan lah. Okey, sikit lagi. Okey, seterusnya proses penitritan. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, okey, so bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatik amonium melalui proses penguraian. Tadi saya dah sebut tadi kan, ini just ayat je lah. Kemudian bakteria penitritan menukarkan sebatik amonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Dan saya dah tunjuk tadi, darjah tadi. Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatik amonium akan menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, itu penitritan. Ada 2 kali penitritan kalau awak tengok tadi 2 kali proses penitritan. Okey, proses penyingkiran. Tadi penambahan ion nitrat ni penyingkiran. Okey, kita nak keluarkan penyingkiran ion nitrat daripada tanah. So proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendenitritan dan proses melarut resap nitrat. Okey. So tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah, okey, untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okay, so tumbuhan ni akan ambil ion nitrat tu untuk kegunaan tumbuhan lah. Ion ini akan digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Apabila haiwan makan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada bentuk protein haiwan. Okey, itu untuk proses ataupun penyingkiran ion nitrat. Sebab apa penyingkiran? Sebab dimakan oleh haiwan lah. Okey, dimakan oleh haiwan dan diserap oleh tanah. Okey, pendenitritan. Terdapat juga bakteria pendenitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat daripada tanah kepada gas nitrogen. Tadi yang last kali tu kan, nitrat bertukar kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali semula ke udara. Proses ini dikenali sebagai pendenitritan. Okey, dan last sekali proses melarut resap nitrat. Proses melarut resap nitrat ni ialah proses semula jadi.
Proses ini air nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai ataupun air bawah tanah. Okay, so proses melarut resap ni proses di mana bila air nitrat tu dah masuk dalam tanah, okay, dah melarut dalam tanah, dia akan mengalir ke sungai ataupun ke bawah tanah, ke air bawah tanah. Okay, so dia dah hilang lah. Sudah dah hilang, kita namakan sebagai proses melarut resap nitrat. Okay, dan ini namanya proses menyingkirkan air nitrat daripada tanah. Okey? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, so kepentingan. Kenapa kata nitrogen ni penting ni? Kenapa kena belajar kata nitrogen ni? Okey, pertamanya untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Nanti lepas ni nak tanya, awak cuba cari berapakah peratus gas nitrogen dalam udara. Selain ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida. Okey, berapa peratus gas nitrogen yang kita serut udara ni, berapa peratus gas nitrogen dalam udara nanti tengok ada berapa peratus. So kepentingan kita nitrogen ni untuk mengekalkan kandungan nitrogen dalam udara, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Okay, yang kedua untuk mengekalkan kesuburan tanah. So sangat penting nitrogen ni, gas nitrogen ni untuk mengekalkan kesuburan tanah sebab adanya air nitrat dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Maksudnya kalau haiwan mati, okey, kalau bangkai-bangkai mati, okey, bangkai-bangkai tu tak akan, memanglah busuk tapi busuk-busuk itu dia akan bentukkan menjadi sebatik amonium. Di mana sebatik amonium ini penting untuk nitrat lah. So bangkai itu penting untuk proses kita semula. So dia akan memberikan tidak mencemarkan alam lah. Okey, tadi mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. So dah beritahu kat sini, kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk air nitrat dan mengembalikan semula ke udara dengan menguraikan air nitrat. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dikekalkan pada 78%. Dah beritahu kat sini. So nitrogen ni ada 78% ke udara, ke atmosfera. So keadaan ini untuk memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Okay, so selagi gas nitrogen ni tak cukup 78%, selagi tu maksudnya selagi tu gas nitrogen ni tak betul lah proses dia. So dia nak pastikan 78% ni, so dia perlu buat kitar ni setiap hari, setiap masa dia kena ada kitar nitrogen ni. Kat lagi tak? Sekejap tengok. Ini kesuburan tanah. Okay, dah sikit lagi. Okay, so yang selain itu mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Macam mana yang dikatakan meningkatkan kesuburan tanah? Okay, so nitrogen merupakan makronutrien. Kita dah belajar kan? Nitrogen adalah salah satu makronutrien. Pernah jumpa kan perkataan makronutrien ni? Ya. So nitrogen adalah salah satu makronutrien iaitu yang unsur yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak, yang penting untuk pertumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk air nitrat yang diserap daripada tumbuhan daripada tanah. Penyingkiran air nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Okey. So itu dia katakan kenapa nitrogen ini penting sebab dia akan bentukkan menjadi nitrat untuk kesuburan tanah. Okey, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Masalah tanah kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambah semula kandungan air nitrat. So cara untuk bagi tumbuhan itu subur, kita boleh gunakan cara penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Hasilnya pertumbuhan menjadi lebih sihat, produktiviti tanaman dan pendapatan para petani pun juga bertambah. Apa dengar tak satu kaedah nak bagi subur dekat pokok-pokok tu, dekat tumbuhan ni, kita letak ulat ataupun kita letak najis haiwan. Pernah dengar tak?
cara kaedah macam tu. Benar. Kan? Okay. So sebenarnya letak-letak tu semua adalah untuk baja. Baja tu yang akan memberikan kandungan ion nitrat kepada tumbuhan. Okay, sikit lagi. So kisar nitrogen juga penting untuk membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. So nitrogen ni sangat penting, okay, sebab kita nak teruskan sumber protein lah. So haiwan seperti lembu, kambing, semua tu ada proses sekitar termasuk dalam kisar nitrogen. Protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis kehidupan. Protein ni sangat penting lah. Okay, so sebab tu kita nitrogen ni perlu dan diperlukan setiap hari lah, perlu dikitar setiap hari. Membantu pembekalan berterusan protein, okay, tumbuhan menggunakan nitrogen dalam ion nitrat untuk diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan atau protein haiwan melalui pemakanan. Okey, dan last sekali, mengurangkan pencemaran alam sekitar. So kenapa kisar nitrogen ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar? Kerana perebutan dan pengurangan protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatai amonium. Okey, tadi kan bila dah jadi bangkai, okey, dah repot, dah jadi bangkai, dia akan bentukkan menjadi sebatai amonium. Yang mana sebatai amonium ini akan diperlukan untuk tindakan seterusnya, okey, untuk membentuk ion nitrat, maknanya tindakan bakteria dan kulat. Dan last sekali, proses dalam kisar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Kompos ni saya pernah sebut sebelum ni, okey. So contohnya macam makanan-makanan yang dah basi, tulang-tulang ayam, okey, semua tu kita buang tong sampah gitu je kan. Sebenarnya semua bahan tu kita boleh jadikan dia baja kompos. Okey, baja kompos tu untuk jadikan baja yang lebih mesra alam. So tak perlu gunakan bahan kimia. So baja kompos nama dia. Okey. Itu saja untuk hari ni. Okay, so homework awak hari ni adalah lukis yang ini. Boleh? Lukis yang apa ni? Yang warna merah-merah tu kan? Ya, Lukisan tak perlu kan? Kitar dia. Kalau nak lukis lembu tu pun lagi bagus lah. Kalau tak perlu lukis lembu, lukis dia lembu lidi pun tak apalah. Okay. Yang penting ada dia punya anak panah tu. Okay? Okay. Okay. Sekejap, saya nak ambil gambar dulu. Boleh tak? Boleh tak onkan kamera? Apa? Saya nak ambil gambar. Boleh on kamera? Tak boleh? Tak dapat? Tak dapat? Semua tak dapat Sebenarnya tengah berkeadaan yang tidak bersedia. Ya. Okay, tak apa. Okay, saya stop sampai sini. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.